Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Salam di alam maya. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Muhammad Muhaini, saudara Mustafa Ilyas? Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Pendekar Mata Satu. Salam. Wuyuk. Saudara Royal Crown, apa khabar saudara? Saudara Zulkifli Lin, saudara Abu Naim, Waalaikumsalam. Itu juga dengan saudara Zamari LC, saudara Kamarudin bin Syah Abudin, apa khabar saudara? Doa saya anda bahagia. Izzuddin, Waalaikumsalam. Saudara Ahmad Muhaini dari Subang Jaya, saudara. Doa saya anda bahagia bersama keluarga. Saudara Ismail Samit, saudara Nasir Yusof, Muhammad Yusof. Begitu juga dengan saudara Muhammad Yusri Alias di Kelang, saudara. Rasanya tak hujan hari ni di Kelang, ya. Saudara Ripin, saudara Al-Jabar, saudara Fulani. Terima kasih. Saudara Pak Cho, apa khabar Pak Cho daripada Langkap, Perak. Saudara Busu Kasim, saudara Acik Warisan, saudara Lang Al-Banjari, apa khabar saudara? Saudara Anwar Mansur, tulisan kecil. Walaupun pakai cermin mata begini tak berapa nak nampak, dah tua dah yop. Saudara Muhammad Sani, salam dari Kulim, ya, dari Kulim Kedah. Saudara Muhammad Sani, saudara Ahmad Faruza, saudara Anwar Mansur, salam dari Kulim juga, Kedah. Orang Kulim ni mudah-mudahan bahagialah, no. Jeff Mike, Meira Harun, Yusuf Awang, saudara Kumarisan Kumar, how are you Kumarisan? Saudara Lang Al-Banjari, Waalaikumsalam. Nur Maria, terima kasih. Saudara Hasbullah, saudara Amri dari Shah Alam, ya. Saudara Ben Jatik, Waalaikumsalam. Saudara Pok Cham Baharudin juga dari Shah Alam. Tokin, Pak Ediman, Puan Rokiah Muhammad Said, Waalaikumsalam. Saudara Kuil Saruh, saudara Muhammad Marzam Mat Salim, Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama malam ini. Abe Nur, saudara Saharum Syarif dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah usai pencerahan ini saya akan santuni anda, ya. Jaki Langlong, apa khabar saudara? Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada kedudukan negara kita berhubung dengan COVID-19. Ini yang agak menggerunkan saya sebenarnya. Sebab saya melihat masih lagi belum ada lagi tanda-tanda COVID-19 ini berakhir. Kerana hari ini adalah hari yang ke-673. Jadi sempena hari Khamis ini, saudara, tanggal 20 bulan, malam Jumaat ini berdoalah kita. Banyakkan kita melakukan solat sunat, solat hajat, memohon pada Allah SWT segeralah menjauhkan bumi kita ini daripada wabak virus corona. Saya gusar sebab saya melihat selepas menerima kiriman daripada saudara Rio daripada Universiti Melaya. Kata saudara Rio, hari ini nampaknya ada peningkatan. Semalam 3,229. Tetapi hari ini, saudara, tiba-tiba dia melonjak lagi, nampak gayanya. Melonjak, saudara, bukan sikit-sikit. Aduh, saya pun tak tahulah nak buat macam mana ni. Sebab kedudukan hari ini, jumlah jangkitan adalah 3,764, saudara. 3,764 menjadikan jumlah terkumpul 2,820,927 yang warga kita telah pun dijangkiti oleh virus corona. Semalam kematian ada 13 orang. Jadi kalau ikut pada hari ini, jangkitan 3,700 ini sudah 59,643, saudara. Aduh, apalah nak jadi negara kita ni. Saya pun tak faham macam mana nak buat. Bagaimanapun, yang saya boleh nasihatkan agar pertama sekali kita jaga penjarakan sosial. Di samping itu, pastikan kita sentiasa membersihkan diri kita. Kalau kita keluar rumah, balik dari rumah itu kita sabun tangan, kalau boleh mandi, ya, dan pastikan untuk kita melakukan penjarakan sosial. Itu saja yang mampu saya lakukan, saudara. Dan lain tak boleh nak buat apalah, saudara.
kita sama berdoa pada Allah SWT supaya wabak ini segeralah beredar daripada bumi yang bertuah ini, saudara. Baik, saudara, usai pencerahan, terima kasih saudara Rio dari Isteri Melaya kerana tidak henti menghantar kiriman kepada kita, memberi pencerahan apa yang berlaku berhubung dengan COVID-19. Saya mendoakan saudara Rio sihat walafiat. Baik, saudara, minta izin sedikit kita masuk segmen e-commerce. Jadi kalau saudara mempunyai produk, silalah wawarkan dan hubungi Al-Azhar di talian 01133041 241. Al-Azhar tentulah dengan haruman setanginya. Haruman setangi bakur untuk haruman bilik dan juga rumah kita. Di samping itu ada juga minyak wangi yang dibuat daripada pati kayu gahru. Saya menggunakan jenama Amir Al-Khud. Memang wangi, saudara. Dan jangan lupa boleh juga saudara memesan rendang tok. Itu produk ibunya bersama dengan bahulu berdal. Andainya tak dapat berhubung dengan Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017 7114300 untuk mewawarkan produk saudara ataupun untuk memesan dendeng manis Siti Farehah. Saudara yang tinggal di Lembah Kelang, jangan lupa untuk memesan buah-buahan daripada Syauqi di Kizinis. Alhamdulillah nampak gayanya semakin sembuh jangkitan yang dialami oleh beliau. Cuma hari ini isteri dan anaknya pula yang kena jangkitan. Aduh, mudah-mudahan segeralah kita doakan segeralah cucu saya tu Siti Pia segera sembuh. I know you are very strong, Pia. Saudara boleh berhubungi Syauqi di talian 0123575703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang segar, kiwi, ceri, anggur dan sebagainya. Ya, saudara. Dan akhir sekali, tentulah popiah sira Lady Maria. Popiah sira Lady Maria ni memang sedap, rangup, pedas dan manis. Makan memang mengasyikkan. Harga pemurah, saudara. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 0194351 203 untuk mendapatkan popiah sira Lady Maria. Saudara. Baik, usai e-commerce, kita seperti biasa, saudara, kita masuk sedikit tak panjang mana tentang naluri kehidupan. Sebenarnya, saudara, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya antara perkara yang akan mengikut orang-orang mukmin dari segi amalan dan kebajikannya sesudah ia mati, antaranya adalah ilmu yang berguna, yang diajar ataupun yang disebarkan. Itu antara amalan yang mengikutinya, mengiringi waktu kita, saat kita berada di alam barzah. Ataupun anak yang soleh yang ditinggalkan. Jangan lupa, saudara, kalau kita punya anak yang soleh, mereka akan memohon, beristighfar dan berdoa untuk kita. Doa itu adalah antara bekalan kita di akhirat nanti. Ataupun Al-Quran yang diwariskan. Kalau kita ada sedikit lebihan wang, carilah Al-Quran dan letakkanlah di masjid atau di tempat-tempat amal ibadat. Kerana waktu setiap kali mereka membaca ayat suci Al-Quran dari Al-Quran yang kita sediakan, di situ jugalah letaknya kita punya sebahagian daripada ini pahala yang kita akan perolehi. Ataupun masjid yang dibina. Ini kalau mereka yang mampu membina masjid ataupun surau. Setiap kali umat Islam solat di situ jugalah kita mendapat pahalanya. Atau juga rumah yang dia bina untuk Ibnu Sabil, itu para musafir. Sediakan rumah rehat untuk para musafir, juga mendapat pahala. Ataupun sungai yang ia alirkan. Kalau kita tengok sungai itu tepu, kita berusaha untuk alirkan supaya sungai itu berlalu dengan baik, tidak mendatangkan banjir dan sebagainya. Maka itu juga merupakan amal ibadah kita yang terbaik yang akan mengiringi kita waktu kita bertemu dengan pencipta kita. Dan jangan lupa, saudara, sedekah yang kita keluarkan. Rajinlah bersedekah, saudara. Kerana memang itulah kesukaan Allah SWT dan paling disukai oleh baginda Rasulullah SAW apabila kita bersedekah.
Itulah amalan seorang mukmin yang akan berterusan dan ganjaran pahalanya walaupun pemiliknya telah pun meninggal dunia. Ingat saudara, berusahalah kita untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita. Itu amalan untuk diri kita saudara. Baik, usai naluri kehidupan, kita masuk segmen Mutiara Kata. Kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Hibil. Katanya, hidup ini ada pasang surutnya. Benar. Hidup ini ada pasang surutnya. Kadang-kala kita dibuang. Kadang-kala kita dibenci. Biarpun tanpa alasan, tanpa sebab yang diberi. Janganlah berkecil hati jika orang lain tidak memahami kita. Kerana Allah lebih faham isi hati kita. Jika kita redha pada apa yang terjadi, Allah juga akan redha kepada kita. Saudara, biarlah orang membenci kita, biarlah orang menista kita. Jangan susah. Kerana itu naluri kemanusiaan. Jadi saudara jangan berkecil hati. Kerana mereka tidak memahami tentang diri anda ataupun apa yang ada dalam hati anda. Ingat saudara, itu merupakan kata-kata mutiara kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Terima kasih Cikgu Hibil. Moga-moga anda berbahagia bersama keluarga di alam persaraan sebagai seorang guru. Cikgu ni sampai bila-bila pun, sebab dia memberi ilmu pada anak muridnya, sampai bila-bila pun dia menuai hasilnya. Saudara, kalau anak murid itu menjadi seorang murabi, atau murid-muridnya itu sebagai seorang penjawat awal yang baik, itulah hasil yang dituai. Saudara. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Walaupun hati saya terluka, tapi saya tetap akan menyuarakan. Selagi tak dapat, saya harus menyuarakan. Saya berdoa agar masalah kumpulan wang simpanan pekerja ini segeralah disantuni oleh pihak pemimpin. Jangan terus berkeras hati dan sebagainya. Saya pun tak faham kenapa lepas satu mereka masih lagi berdegil untuk tidak melayani tuntutan rakyat. Saya amat berdoa dan amat berharap agar santunan saya tentang salam impian moratorium dan sumpulan dan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000 ini dapat terlaksana. Itu harapan dan doa kita saudara. Dan kita harus berpesan pada pimpinan negara. Janganlah berbelanja tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini, ke mana hala tuju kita? Ini persoalan. Where are we going? Ke mana kita? Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saudara boleh layari website Pak Nazil di layar maya Nazil Hashim Muhammad. Saudara, banyak buku-bukunya. Kata Pak Nazil, cuci kerang letak di lepau, gulai senohong, goreng peria. Ada orang bersikap melampau, fitnah berbohong dianggap mulia. Jadi Pak Nazil dia tak suka pada orang suka menabur fitnah dan sebagainya. Maksud Pak Nazil perkataan lepau itu adalah serambi di dapur. Sebab itu saya suka dengan Pak Nazil. Dia akan memberi pencerahan apa dimaksudkan dengan lepau. Dia cuci kerang letak di lepau. Itu di serambi dapur. Cuci kerang letak di lepau, gulai senohong, goreng peria. Ada orang bersikap pelampau, fitnah berbohong dianggap mulia. Katanya lagi, hari dah kelam, berhenti berjalan. Kata puan, rasa tak larat. Ekstrim dalam suatu kebatilan, ingatlah tuan, padanya akhirat. Jadi kalau kita ekstrim sangat pada suatu kebatilan itu, segeralah sedar diri. Bahawa kita juga akan berada di alam barzah nanti. Waktu itu kita akan disoal. Terima kasih Pak Nazil. Saya juga menerima pantun daripada saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Dia hari ini sibuk dengan anggota perhebat yang melawat iGrow-nya untuk membentuk ataupun memberi latihan iGrow. Itu menyantuni anak muda untuk bertani secara moden, alam pertanian. Saudara, kerana patutnya kita harus berusaha untuk mengisi kegiatan ekonomi bagi pesara-pesara tentera ini, selain daripada kerja-kerja lain, adalah bertani dengan teknologi yang terbaik. Juga dapat juga meningkatkan pengeluaran makanan segera. Saudara, kata saudara Nordin, tinggi-tinggi pokok ara, ambil dahan, api dibara.
mari bantu veteran tentera bina kerjaya selepas bersara. Jadi beliau agak terkesan melihat ramai juga veteran tentera kita ini terbiar kadang-kadang jadi mandu teksi, dan sekarang ni kedudukan ekonomi yang begitu tenat, terbiarlah. Jadi kita bina lah, sepatutnya pimpinan membina kerjaya mereka selepas mereka bersara. Katanya lagi, nampak terang Singapura, lampu padam waktu pagi. Bela nasib veteran tentera, bukan kita siapa lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi kita nak bina? Jadi saya harap agar pimpinan dapat mendengar pandangan ataupun keluhan anak-anak muda. Ini suara anak muda, saudara. Baik, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ini penting, saudara. Saya sebutkan ini sebagai Gedung Ilmu kerana ini merupakan culipan kata-kata pemimpin terdahulu dan orang tertua dahulu berpesan supaya hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang, khususnya pemimpin Melayu. Jadi apa yang digariskan oleh mereka melalui ungkapan kata dalam pimpinan dalam ungkapan Melayu. Ini yang saya ambil daripada buku kiriman Tan Sri Johan Jaafar. Bahawa pemimpin dahulu tidak mahu hadirnya pemimpin yang celaka. Itu kasar bahasanya, tapi itulah yang diculipkan dalam buku tersebut. Saya harus lafazkan agar pemimpin kita faham. Warga terdahulu, pemimpin terdahulu tidak mahu hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang, khususnya pemimpin Melayu ini terdiri daripada kalangan pemimpin celaka. Kerana bila memimpin membawa celaka, kepada sumpah ia derhaka. Jadi kalau dia bersumpah pun ia derhaka pada sumpah dan janjinya. Kepada janji ia membantah, hatinya busuk, akal tak semenggah. Sifatnya keji, bercabang lidah. Orang macam ni, dia sifatnya amat keji, bercabang lidah, membohong. Negeri rusuh, rakyat membantah. Dijadikan pemimpin, akhirnya pemimpin celaka ini membawa sengsara. Dijadikan tua, membawa bala. Dijadikan induk, membawa hina. Dijadikan tiang, membawa bencana. Dijadikan tudung, umat merana. Jadi kalau diharapkan sebagai seorang sebagai selai kain selendang, saya tudung, nak dianggap sebagai tudung melindungi kita pun akhirnya umat yang merana. Saudara, jadi kita sambung lagi malam besok kata-kata daripada buku tersebut. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku yang begitu berarti bagi saya. Baik saudara, sebelum saya memulakan pencerahan saya malam ini, saya harus memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel sama ada YouTube, Facebook dan mana-mana channel pun, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya lihat kadang-kadang mereka memotong, gunakan itu, gunakan bahasa macam-macam lah, bagi jodoh itu. Akhirnya apa yang saya maksudkan tak kesampaian. Itu yang saya pikirkan dan boleh lari daripada maksudnya. Kalau mereka buat suntingan, tak payah sunting pun, ambil je Amir Hijaz Fan, masuklah dalam anda punya Facebook ke mana-mana pun, saya tak marah. Tapi pastikan Amir Hijaz Fans terus. Kalau nak bagi jodoh, nak bagi tajuk, bagilah. Itu tak ada masalah. Tetapi jangan disunting, jangan dipotong pendek-pendek. Begitu juga kepada saudara yang saudara DJ Boboy, sabar saudara. Yang menghantar kiriman ataupun menulis atau sebarang komen di sini juga harus bertanggungjawab atas setiap komen anda. Saya tidak bertanggungjawab. Apa sahaja yang anda tulis itu tanggungjawab anda. Sebab bagi saya ini adalah ruangan pencerahan politik, matlamatnya supaya warga kita berinformasi. Prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Segala culipan anda tanggungjawab anda. Saya harap kita santunilah dengan bahasa yang harmonis, jangan kita saling caci mencaci sebab malam ni ada yang sensitif sikit saudara. Mungkin sebab mereka daripada parti bukan UMNO ni mungkin dia akan marah dengan saya. Saya rasa lah, terpulang lah, nak marah pun marah lah. Okey saudara? Baik. Rupanya semalam, malam tadi dalam keadaan ketenangan, tak ada tempat banjir, Ipoh pula banjir. Kabarnya di Ipoh banjir itu teruk juga, itu banjir kilat. Saya rasa banjir kilat ini berlaku mungkin kerana sistem peparitan yang tidak dijaga dengan baik. Jadi harap Yang Mohd Menteri Besar Perak, lakukanlah, usahakanlah bagaimana untuk menyelesaikan masalah
tempatan banjir ini, longkang-longkang, pastikan Masjid Bandara Ipoh, pastikan parit-parit sistemnya itu tidak menyekat aliran air. Sebab malam tadi banjirnya di Perak terpaksa turun pasukan bomber untuk menyelamatkan keadaan. Saudara, pasukan bomber dari Balai Bomber dan Penyelamat Ipoh dengan bantuan BBP, Balai Bomber Meru Jaya, digerakkan ke lokasi bagi membantu operasi menyelamat. Rupanya ada juga yang boleh ternak jugalah saudara. Kemudian katanya paras air di kawasan terjejas dianggarkan 1/2 meter tinggi saudara. Bukan menurut Komander Operasi Saudara Mahmud Azadin. Dan kawasan-kawasan terlibat dilaporkan di kawasan Taman Perpaduan, Taman Cempaka, Bandar Seri Botani, di kawasan Tambun, Greentown serta berhampiran pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 Ipoh, iaitu di Stadium Badminton. Jadi saya haraplah janganlah kalau air dah surut tu alhamdulillah, so pihak bandaraya segera, Bandara Ipoh segera memperbaiki sistem peparitan. Hujan saja nanti banjir lagi. Susahlah rakyat macam ni saudara. Saya cuma hari ini saya terkejut juga apabila Khairi Jamaluddin dia berkata bahawa Kementerian Kesihatan menyasarkan 70% kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun untuk diberi dos vaksin Pfizer dalam tempoh 2 bulan katanya. Jadi menurut Menteri Kesihatan itu, pihaknya akan membuka pendaftaran pada penghujung bulan ini dan bagi proses pendaftaran untuk mendapatkan suntikan vaksin. Sistem tempahan janji temu melalui MySejahtera akan dibuka pada penghujung Januari. Dan sebagai permulaan katanya ibu bapa boleh mula mendaftar anak-anak sebagai tanggungan mereka dalam aplikasi MySejahtera. Itu katanya dalam sidang media di Kuala Lumpur. Jadi tempahan untuk vaksin ini kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun akan dibuka secara berperingkat-peringkat mulai 31 Januari. Begitu juga dengan ibu bapa yang tinggal di sekitar Lembah Kelang. Saya melihat begitu, artinya anak-anak juga yang kena suntikan. Sebab tiba-tiba dalam dia memberi kenyataan begitu, tiba-tiba saudara, saya melihat bahawa pihak Kementerian Kesihatan bersetuju pula untuk tidak mewajibkan penggunaan pengimbas suhu. Selalunya bila kita masuk kedai, premis apa semua, kena ambil suhu badan kita. Alat itu bukan murah saudara. Jadi menurut Khairi Jamaluddin, dia kata selepas ini individu yang ingin masuk ke mana-mana premis tidak lagi perlu mengimbas suhu. Sebaliknya, memadai sekadar merekodkan butiran diri menerusi imbas menggunakan aplikasi MySejahtera. Jadi tak payah nak imbas dah. Satu hal lagi, ini apa hal lah? Saya pun tak faham lah. Mesin dah beli. Kemudian, saya bila tengok benda tu, jadi runsing lah budak ni. Betul ke kepala dia ni? Saya tak tahulah. Jadi katanya untuk memansuhkan prosedur operasi standard ini, perkara itu akan dipindah terlebih dahulu dalam sesi mesyuarat kuartet COVID-19 sebelum dibawa ke mesyuarat Majlis Keselamatan Negara. Dulu, tak imbas, kena fine. 1,000, 2,000. Sekarang dah tak ada imbas pula dah. This make me cannot brain lah budak ni. Runsing lah kita punya Menteri Kesihatan begini. Katanya KKM juga bersetuju untuk mengeluarkan pengimbas suhu ini. Begitu juga membabitkan pengumuman SOP seluruh negara yang mana perkara ini akan dibawa ke mesyuarat MKN. Tapi KKM telah bersetuju supaya kita keluarkan penggunaan wajib pengimbas suhu daripada SOP. Jadi dah tak jadi wajib dah. Saya tak faham lah dia orang ni. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Jadi kemudian selepas dipindah nanti SOP pada mesyuarat kuartet nanti tidak diwajibkan. Jadi kata Khairi, langkah ini sebelum itu dia menasihatkan mereka yang tidak sihat dan bergejala supaya kekal berada di rumah bagi memendung penularan penyakit. Memanglah orang sakit duduk rumah lah. Kan kalau saya kata bangang kan orang marah. Nah, inilah kualiti yang kita ada saudara. Buat sesuatu keputusan terburu-buru. Saya bersimpati dengan pemilik kedai-kedai makan yang ramai, bukan banyak, bukan sedikit saudara, banyak di seluruh negara. Dan untuk mendapatkan bekalan pengimbas suhu itu bukan 10-20 ringgit nilainya. Sekarang nak baling ke mana? Baling ke kepala dia. Geramlah saya tengok.
Kamu beria sangat, wajib. Kalau tak buat imbas, maka akan ditahan oleh pihak berkuasa. Akhirnya dikenakan fine. Sekarang nak macam mana? Aduh, Saudara Ahmed, sabar. Memanglah kadang saya sabar. Tapi bila tengok keadaan ini, turun naik. Sekejap masuk. Saya ngerilah kalau kita mempunyai pemimpinan sebegini. Sepatutnya sesuatu keputusan nak dibuat, dia dipikir habis-habisan. Dikaji. Kononnya dulu Menteri Sains dan Teknologi. Nak konon mengikut data dan sains. Dan sekarang ni dah tak payah pakai dah. Apakah beliau nak mengatakan bahawa COVID-19 dah tak ada? Sedangkan jangkitan bertambah meningkat lagi ni. Jadi kontradik dengan segala keputusannya. Saudara. Dan hari ini saya begitu tular dalam media sosial. Warga London dia dah jelas dah. Kerana dalam ucapan di Parlimen, Perdana Menteri Boris Johnson dia kata bermulai hari Khamis depan tidak lagi diwajibkan untuk warganya mengambil vaksin. Pula dah. Saudara. Jadi Britain to treat coronavirus like a cold ends all COVID restriction. Jadi semua SOP yang dikenakan untuk COVID ini diangkat. Jadi tidak ada lagi kerja dari rumah. Tak ada lagi keperluan untuk memakai pelitup muka bermula dari hari Khamis. Kemudian pasport yang kononnya yang dikatakan bahawa pada pasport itu mesti ada penjelasan sama ada dah ambil tak ambil vaksin dan sebagainya. Bermula 27 Januari tidak ada keperluan lagi, tak payah sebut letak dalam pasport pun. Begitu juga dengan self isolation untuk kuarantin dirinya akan berakhir pada 24 Mac 2022. Dan ini laporan yang saya terima bukan hanya daripada culipan teman-teman, malahan daripada BBC. Saya bila dapat begitu, saya masuk dah tengok dalam BBC. Benar, Boris Johnson yang berucap. Begitu juga dengan Daily Mail, berita daripada London. Jadi begitu juga dia kata a limit on the number of people who can attend outdoor event was removed. Jadi tak ada lagi. Bolehlah nak ramai ke, nak makan dekat restoran dan sebagainya, tidak lagi ada cekatan. Sebab dulu dia kata bahawa cuma 3 orang saja yang boleh duduk makan dalam restoran. Sekarang tak ada dah. Telah pun ditamatkan. Begitu juga rule of 6. Kalau 6 orang di atas meja juga untuk makan semeja juga ditiadakan. Jadi sekarangnya artinya di England anda tidak lagi dipaksa untuk mengambil vaksin. Itu gambaran yang saya dapat. Tapi Kari kata anak-anak yang berusia 5 tahun ke atas pun dah pula nak kena pula dah. Ini jadi saya tak faham. Negara luar begitu bebas, tapi negara kita macam mana? Saya sebab tu letihlah saya tengok kalau kita mempunyai seorang menteri yang tidak cekap dalam mengendalikan sesuatu isu, sesuatu masalah, dan akhirnya rakyat yang susah, saudara. Susah. Dalam keadaan sekarang ni, saya bila tak ada pengimbas itu memang saya marah. Bukan kenapa? Kerana alat pengimbas itu mahal dan diletakkan di pintu masuk semua kedai-kedai. Bukan kedai-kedai besar, saudara. Kedai kopi pun ada. Jadi siapa yang membekalkan alat tersebut? Masyuklah dia orang. Jadi tak tahulah. Okey, malah cerita pasal itu lagi. Ini satu hal lagi ni. Saya kali ini bercanggah pandangan dengan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa beliau pun tidak diberi kefahaman yang jelas. Kerana hari ini dalam Parlimen dia kata kelonggaran untuk pencarum mengeluarkan wang dari kumpulan wang sebenar pekerja tidak boleh diberikan secara mudah. Jadi apa maksud dia? Saya pun tak faham. Kerana katanya dalam masa yang sama dia kata kerajaan perlu menambah peruntukan bagi membantu mangsa yang terjejas akibat bencana banjir. Jadi orang yang kena banjir itu dapat first class treatment. Kerana dia minta supaya ditingkatkan bantuan sekurang-kurangnya daripada 5,000 ke 10,000. Bagaimana orang yang tak kena banjir? Yang terkurung selama 2 tahun. Sejak dari PKP 1, PKP 2.
yang tak ada pekerjaan, yang hilang mata pencarian, yang hidup menderita. Saya tak faham kenapa Ketua Pembangkang tiba-tiba kali ini bersifat menyokong kerajaan. Saya bila dengar macam saya terpempan. Dan ini digunakan oleh Tengku Zafrul sebagai modal besar, modal paling ampuh. Ketua Pembangkang pun tak setuju, maka soal pengurangan wang semalam pekerja ternoktah. Saya bersimpati dengan Datuk Ahmad Maslan dan saya rasa bangga. Sebagai Susah Agung UMNO, sebagai ahli parlimen, dia tetap juga membangkitkan. Dia terus membangkitkan persoalan kumpulan wang semalam pekerja di parlimen tadi. Saya dengar. Jadi saya rasa Anwar Ibrahim memang tak faham lah. Yang kita maksudkan pengeluaran bukan orang di bawah 10,000. Yang kita maksudkan mereka yang pendapatannya lebih, atau bukan pendapatan, yang simpanannya ada 50,000. Ramai 3 juta orang. Jadi orang ini perlulah diberi kelulusan untuk pengeluaran. Bukan banyak pun 10%. Kalau ada simpanan 50,000, keluar 5,000, takkan ini menjejaskan. Takkan menjadikan mereka warga yang susah selepas berhenti kerja. Saya tak faham Ketua Pembangkang ni ataupun dah mula merasakan diri sebagai kerajaan. Saya minta maaf lah pada teman-teman daripada Parti Keadilan. Saya bercanggah dengan pimpinan setara. Jadi apakah beliau sudah tidak lagi peka kepada kesukaran rakyat? Kita faham tentang banjir, okey. Saudara tuntut agar kerajaan beri jumlah bantuan daripada 5,000 naikkan 10,000. Alhamdulillah, teruskanlah bersuara. Tetapi bagaimana mereka yang tidak terlibat dalam banjir? Bagaimana mereka yang tinggal di Perlis? Bagaimana mereka tinggal di Kedah? Bagaimana mereka di Pulau Pinang? Di Ceruk Tok Kun, kawasan yang amat berhormat, yang berhormat Datuk Seri Anwar. Mereka juga susah. Di Port Dickson, okey, ada setengah yang kena banjir. Bagaimana yang tak kena banjir? Yang mereka tuntut pengeluaran ini simpanan mereka. Jangan dipermudahkan pula. Apa bahasa ni? Saya nampak dah semakin dangkal lah ahli-ahli parlimen sekarang ni. Saya terkejut. Saya harap agar penasihat-penasihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menjelaskan apa maksud bila kita tuntut. Jangan kerana ini tuntutan daripada pimpinan UMNO maka dipandang leceh. Ini sekarang ni saya nampak seolah-olah kalau UMNO bagi cadangan, itu mesti diketepikan. Udahlah kerajaan yang ada sekarang pun mengetepikan. Daripada Parti Pembangkang pun sekarang ni nak mengetepikan. Apa hal ni pula? Dulu sokong. Saya ingat dulu sokong sebelum sidang parlimen tadi. Saya bersetuju agar warga yang terkesan oleh PKP apa semua ni, COVID-19 diberikan, dipermudahkan untuk mengeluarkan simpanan mereka. Hari ni lain nak cakap. Dah berbelit-belit lah. Macam semalam lah. Tak pusam. Vel-vel lah. Marah saya. Saya rasalah dalam keadaan begini, rakyat amat kecewa bahawa masalah rakyat tidak disantuni. Sebab itu saya meminjam sepatah kata daripada ahli parlimen Sungai Petani. Itu Datuk Johari Abdul. Dia kata sidang parlimen hari ini dia sifatkan sebagai huha-huha. Memang huha-huha aja. Bermula persidangan dari pagi, saya bangun pagi-pagi, buka terus internet nak dengar. Sebab hari ini penting bahawa kerajaan, pimpinan negara akan membicarakan soal pasca banjir. Buka-buka saya dicengah rasa yang cukup kecewa. Sepanjang perbincangan yang diperuntukkan daripada jam 9 pagi sampailah jam 8.11 malam tadi. Saya rasa dan saya yakin bila rakyat mendengar, melihat cara ahli parlimen berhujah di parlimen, pasti mengundang amarah rakyat. Dan tentulah mereka akan merasa kecewa. Memanglah saya nampak bahawa culipan hantar tu gambar marah. Itu bukan persoalan bagi saya, tapi bila saya dengar satu-satu, tentulah mereka rasa marah dan kecewa apabila kita melihat ahli-ahli parlimen tidak lagi bersikap sebagai seorang pembela rakyat. Yang kita lihat masing-masing nak jadi juara, sama ada daripada pembangkang ataupun parti kerajaan. Dan perangai di parlimen hari ini sama juga. Sama. Kita ingatkan bahawa akan disantuni. Selepas Awak Perdana Menteri memberi ucapan, penjelasan, maka disantuni. Masa Perdana Menteri bercakap pun dah huha sana, huha sini. Dan kita juga mendengar Yang Awak Perdana Menteri hanya menceritakan sejarah. Yang sejarah tu sudahlah, kita dah tahu. Semua orang terkesan. Tak ada keperluan untuk kita menerima laporan.
Yang rakyat tak, kita tahu 55 orang terkorban. Malahan tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata tak betul pula jumlah itu. Bahawa kerugian yang ditanggung 55 bilion oleh mangsa. Kita faham. Itu sejarah yang telah berlalu, sejarah pahit yang dialami oleh mangsa. Tetapi bagi mereka yang mengharapkan sesuatu perjuangan dapat dilakukan, tidak terlaksana. Yang kita lihat saling tunding-menunding. Kisah wakil rakyat turun ke lapangan, cerita menteri naik bot ramai-ramai, cerita bagaimana sedangkan rakyat yang dapat makan macam mana? Bagaimana masih ada lagi rakyat yang masih belum dapat bantuan. Walaupun ada dikatakan bahawa kerajaan sudah mengeluarkan 1.4 bilion. Itu kata Tengku Zafrul. Bukan sepenuhnya 1.4 bilion. Ramai kawan-kawan saya yang menghantar kiriman kepada saya. Tak ada pun lagi dapat. Jadi keadaan begini, saya melihat bahawa parlimen hari ini amat mengecewakan. Ahli-ahli parlimen sebagai wakil rakyat. Kecuali Datuk Ahmad Maslan lah. Saya pujilah. Walaupun nak kata macam mana pun, dia tuntas memperjuangkan soal rakyat. Yang lain, Khalid Samad terjerit terpekik, Tajuddin Rahman terpekik terlolong. Kemudian daripada parti DAP pun sama juga. Jadi artinya Dewan Parlimen yang ditunggu. Saya yakin rakyat menanti dengan penuh harapan. Tentulah sesuatu akan diperbincangkan berhubung dengan untung nasib rakyat. Kesan daripada bukan hanya pandemik 19 tetapi banjir. Kerana kesan daripada banjir bencana yang kita alami ini, mereka yang tidak mengalami banjir pun terkesan. Mereka juga turut terkesan apabila harga barang makanan naik mencana. Tak ada seorang pun ahli parlimen yang bercakap bahawa barang-barang makan sekarang ini dah naik 20%, 30%, 40%. Rakyat nak makan apa kalau dalam keadaan begini? Bantuannya bagaimana? Rakyat bukan pengemis. Tak perlulah dibicarakan tentang mangsa banjir saja. Bagaimana rakyat yang lain? You are a representative. You are the lawmaker. Anda semua adalah pembuat dasar negara. Kita mengharapkan ahli-ahli parlimen sepatutnya membincangkan untung nasib rakyat. Rakyat terkesan. Kesan daripada bencana yang datang. Ini bila rakyat kata gagal, anda marah. Bila orang maki hamun nanti, anda marah. Saya tak akan bersimpati dengan anda. Bila anda mengutarakan pandang, cara bercakap tu hebatlah konon-konon. Menteri Nadma. Buat apa nak cerita yang dah lepas? Cerita akan datang. Nadma mempersiapkan 1, 2, 3, 4. Dan dalam keadaan begitu, mohon supaya peruntukan kerajaan ini diluluskan. 1. Kemudian Menteri Alam Sekitar menyatakan satu akta akan digubal. Kerana kita melihat bahawa climate changes, perubahan cuaca yang boleh memudaratkan negara kita ini, maka kita harus memelihara lestari alam sekitar kita. Jadi gitu kita tak tahu. Yang lepas sudahlah kita tahu kegagalan. Bahawa jangan nak membela diri. Ini cerita wakil rakyat tak ada di kawasan, menteri tak turun. Kita semua rakyat tahu. Waktu berlakunya banjir musibah begitu, menteri ada yang kat London, ada yang kat Qatar, ada yang kat Dubai, rakyat dah kecewa. Ini keadaan sebenarnya, tak perlulah nak diungkit-ungkit. Kita bukan bangsa yang suka mengungkit-ungkit. Kita nak tahu apa perancangan. Sebab katanya perbincangan di parlimen pasca banjir, selepas banjir. Bukan sebelum banjir. Bukan sepanjang banjir. Saya tidak faham bagaimana ahli-ahli parlimen sekarang ni. Sebab saya katakan, kadang-kadang saya rindu untuk melihat persidangan parlimen zaman Tan Sri Zahir dulu sebagai speakernya. Ahli-ahli parlimen, kalau dia daripada penyokong kerajaan, dia akan melontarkan persoalan-persoalan yang membolehkan menteri itu menjawab untuk menyenangkan hati rakyat. Dan pembangkang pula akan mengutarakan pandangan mereka. Jadi memanglah tugas pembangkang memangkang. Tapi hari ini bila Datuk Seri Anwar Ibrahim juga setuju, KWSP juga tidak dipermudahkan, saya kata ketua pembangkang pun dah bersama dengan kerajaan. Ini gambarannya saudara. Parlimen sudah tidak lagi jadi satu tempat untuk membincangkan permasalahan rakyat dan negara. Saya amat kecewa hari ini. Pertama sekali, bagi saya kata tadi, tidak ada dibicarakan soal kenaikan harga barang makanan. Menteri Pertanian buat apa?
okey kerana apa ini menurut aturan mesyuarat yang memberi penjelasan Perdana Menteri, kemudian Menteri Kewangan, Menteri Alam Sekitar dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga NADMA. 4 menteri. Okeylah kita dengar. Tetapi wakil rakyat harus membangkitkan juga. Menteri-menteri yang ada tu perlu mendengar. Menteri Ekonomi, apa laporan kamu? Macam mana sekarang ni keadaan negara kita? Ini saya melihat dalam keadaan begini, okey sebelum itu menuntut agar diadakan perbincangan tentang masalah banjir. Dah disetujui adakan mesyuarat khas saudara. Ini saya katakan menghabiskan duit rakyat aja. Dan akhirnya mereka tak pakai tolong lah. Macam pasar. Malu kita. Saya tak tahulah. Saya tengok, ya Kota Belud okey. Kota Belud okey. Dia ada menyuarakan pandangan dia kalau boleh cadangannya untuk mengelakkan apa ini banjir ini. Okeylah. Tetapi seorang dua je. Macam yang Muhammad Datuk Ahmad Maslan. Yang lain mana? Hari ini persidangan parlimen memang mengecewakan rakyat. Sebab rakyat tidak dapat melihat bagaimana kehidupan mereka diperjuangkan oleh setiap wakil rakyat yang mereka undi, yang mereka letakkan di mana mereka menghantar setiap wakil rakyat itu ke parlimen untuk membincangkan masalah rakyat. Tak kisahlah sama ada daripada DAP ke, daripada Amanah ke, daripada parti PKR ke, Wa'imah daripada UMNO sendiri. Mereka saya lihat nampak-nampak seolah mulut mereka tertutup rapat. Mungkin dah kenyang, itulah saya rasa. Mungkin, saya tak menuduh saudara. Jadi kalau masalah banjir ini pun masih lagi tidak dapat dihuraikan satu persatu, saya khawatir bagaimana kalau negara kita terdedah dengan wabak yang lain pula. Bagaimana kalau berlaku kemarau? Bagaimana kalau negara berada dalam keadaan darurat? Bagaimana kalau negara kita diserang oleh musuh? Apa persiapan kita? Sepatutnya ini diperhalusi satu persatu. Saya minta maaf saudara. Saudara Fadli Zulkifli nak agakkan lobai lagi. Saya bukan nak menuduh sesiapa. Saya tak mau menuduh siapa, tapi saya merasakan persidangan parlimen hari ini cukup menghampakan. Saya saudara tidak hampa, tak tahulah, tapi bagi saya rasa hampa. Sebab penat-penat bangun subuh-subuh, awal-awal pagi, siapkan diri, dengar. I take my time, satu persatu. Tapi akhirnya yang kita lihat, mereka bercerita seolah drama minggu ini. Itulah. Kita banjir berlaku sekarang bulan. Pada 18 kita dah tahu. Kita dah tahu. Tak perlu lagi. Yang kita nak tahu apa nak buat. Sekarang ni berapa banyak. Bila diumumkan, contoh rumah yang dah hanyut apa semua, bantuan 56,000. Ada kontraktornya. Bagaimana permohonannya? Berapa banyak dah diluluskan? Apakah telah dibuat? Ini belum ada pernyataan yang jelas dan tuntas. Apakah cukup dengan 56,000 dengan kenaikan harga kos bahan-bahan binaan sekarang? Saya lihatlah sendiri macam mana kenyataan daripada Persatuan Automotif Malaysia. Itu menurut presidennya Datuk Ashiq Ahmad, untuk memperbaiki kereta yang tenggelam masa banjir tadi, seorang pemilik kereta itu memerlukan sampai ke tahap 90,000 untuk memperbaiki kereta. Ini walaupun sekarang ni sukar nak dinyatakan berapa jumlah sebenarnya, tetapi terlalu tinggi, melebihi RM10,000. Jumlah boleh mencecah 80 ke 90,000. Itu kata Presiden Persatuan Automotif Pemilik Automotif Malaysia. Macam mana nak bantuan kalau bagi 1,000? Ini yang kita rasakan sepatutnya dipikirkan. Jalan yang mudah, UMNO dah bagi cadangan. Keluarkan Keperluan Semasa Kerja, bolehlah berdikit-dikit. Dan paling penting, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna memastikan agar pihak-pihak terbaik tidak menaikkan harga. Bukan hanya kata, okey, ribat RM500. It doesn't make any more sense. Sebagaimana ada kawan saya yang hantar kiriman tu, tempat dia, rebate itu pula kena dapat approval, kena dapat kelulusan daripada pengulu atau daripada bala polis. Benar, kawasan dapat kena banjir. So, lepas itu disahkan, tunggu pula laporan kelulusan daripada pihak yang berwajib. Dah diluluskan, maka bolehlah dapat ribat. Tetapi, kalau peti ais itu 2,000,
Dia dah naik 2,500, dapat 500 ribat, still harga 2,000. Bagaimana cara pimpinan menangani masalah ini? Itu sebagai contoh, saudara. Jadi ini keadaannya yang kita nak tahu. Tidak disantuni. Saya hairanlah hari ini sepanjang perbincangan di Parlimen. Satu hari suntuk, saudara, 9 pagi sampai 8 malam. Sebab itu saya tengok ni, saya terima satu kiriman sahabat kita, saudara Yazid. Dia kata, saya Yazid dari Kuching, Sarawak. Tolonglah Perdana Menteri, minta luluskan segera one off RM 10,000. Tak tahu ke mana lagi saya nak cari duit untuk perbelanjaan bini, anak-anak saya. Anak-anak saya tak makan, tak apa. Kesian tengok isteri saya, anak 4 orang sekarang ni. Kami memang kekurangan makanan. Yang paling penting, belanja sekolah anak saya. Jadi saya mohon, ini bukan untuk saya sendiri, malah untuk siapa-siapa yang perlukan one off RM10,000 daripada EPF. Dalam kocik seluar saya ni sekarang ni tinggal RM11. Isteri telefon saya, pampers anak tinggal sekeping je lagi. Tolonglah ya Allah Perdana Menteri. Nasib baik katanya kawan ada beri bantuan sedikit, hantar beras dan serba sedikit barang dapur. Sekejap lagi nak turun Grab. Sebab dia job sekarang ni kurang. Kerana rider semakin banyak. Jadi saya mohon dengan Perdana Menteri kita dan Tengku Zafrul, tolonglah luluskan one off RM10,000 ini untuk kami sebab kami nak memulakan kehidupan. Begitu rakyat minta. Seolah mengemis untuk mengeluarkan wang mereka sendiri. Akhirnya apa berlaku? Datuk Anwar Ibrahim kata, jangan permudahkan. Dan Tengku Zafrul kata, noktah, tak ada lagi nak layan. Saya harap agar Ketua Pergerakan Pemuda meneruskan usaha. Agar Setiausaha Agong UMNO meneruskan. Agar Presiden UMNO teruskan. Agar mantan Presiden Datuk Seri Najib teruskan juga. Ini tuntutan rakyat. Saya amat berharaplah kita teruslah berjuang. Tak apalah. Biar luka-luka macam mana pun adat dalam perjuangan. Ya, jadi keadaan saya rasa Saudara Hazri Zakiah is a failed government of the day. Saya melihat hari ini memang letih saya tengok. Hari ini saya sebenarnya hilang mood. Sebab tu sepanjang hari ini anak-anak saya kata kenapa saya punya mood tak berapa baik. Saya kata saya kecewa melihat keadaan kebejatan mereka yang kita sandarkan harapan sebagai pemimpin, sebagai pejuang akhirnya bersikap sedemikian. Saudara lihat sendiri saya dapat juga satu kiriman. Ini satu keluhan agak sedih saudara. Ini ada tular dalam Gemilang Network, dalam portal luar sosial, iaitu tentang seorang anak muda yang mendapat kelulusan kedoktoran PhD saudara, graduan PhD. Dia catat situ, maaf ayah ibu, saya hanya mampu sara diri sendiri. Ini luahannya beliau sebagai pemilik PhD saudara. Walaupun saya bergelar graduan ijazah kedoktoran PhD, namun dia kata dalam usia 30 tahun ini saya hanya mampu bekerja sebagai Grab Food, mengantar makanan saudara. PhD. Dia tulis tu menyesal jugalah, dia kata menghabiskan banyak masa untuk fokus diri membina ilmu berbanding dengan mencari pengalaman kerja. Jadi kenyataan beliau itu mendapat Twitter dapat culipan daripada ramai warganet. Setakat hari ini saya tengok tadi ada 8,400 ulang kicau dan 5,700 tanda like. Dia kata dia tulis itu, kesian mak ayah. Saya patut dah mampu bantu mereka dari segi perbelanjaan harian supaya mereka tak perlu pening berkira-kira dalam hidup. Saya ada lagi 3 adik masih belum habis belajar. Pun mereka siapa nak tanggung? Saya hanya mampu menanggung diri sendiri. Sebab itu dia kata maaflah ibu dan ayah, adik-adik. Inilah saya cuma mampu menanggung diri sendiri, tak mampu nak bagi. Jadi dalam keadaan begitu, dia kata dia dah cari kerja sejak di peringkat diploma lagi, tapi tak dapat. Jadi sebab penolakan mereka, saya terlebih layak. Oleh kerana dia dapat PhD, terlebih layak pula untuk bekerja. Jadi dalam keadaan begini, anak muda sebut, inilah yang dialami oleh warga kita. Akhirnya sebab itu yang saya takutkan. Selama ni ketakutan saya katakan, kita akhirnya mengemis di bumi sendiri. Walaupun kamu berkelulusan dengan PhD.
Jadi kadang-kadang saya melihat dalam keadaan begitu, ke mana kita? Itu bab kehidupan masyarakat, rakyat. Ini pula bernasib baiklah yang awak Perdana Menteri menyantuni apa yang kita suarakan berhubung tentang penggunaan identifikasi frekuensi radio RFID, nak gantikan touch and go ataupun smart tag. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya Perdana Menteri kata biarlah pengguna memilih dia nak fikir mana satu, bukan dijadikan satu syarat wajib semua orang pakai. Alhamdulillah. Macam saya katakan, kalau dah semua pakai RFID, macam mana nak buang smart tag tu? Nak ambil smart tag tu baling ke muka Wikasyok. Ya, kadang-kadang mereka meluluskan sesuatu keputusan tidak memikirkan soal rakyat. Janji tak tahulah. Kalau rakyat kata masyuk, dia orang marah. Kita tidak mau menuduh, tapi akhirnya mewujudkan persepsi apakah kerana menteri dapat imbuhan maka boleh luluskan begitu. Ini gambaran saudara. Pengguna-pengguna kereta, aduh, letih saudara. Dan saya nampak pula tu ni ada pula satu curipan lagi. Pelaksanaan identifikasi frekuensi di laluan Juru, Pulau Pinang hingga ke Skudai yang telah bermula semalam mengundang reaksi pro dan kon. Apabila katanya kalau guna RFID tanpa dilekatkan di kereta, ia bakal berdepan dengan risiko di blacklist. Dah jadi perangai bank pula dah. Bahawa artinya letak kat kereta tu untuk sebuah kereta, tak boleh pindah ke tempat lain. Kalau pindah kereta lain, maka akan di blacklist. Pula dah. Jadi saya kata, kalau saya pakai RFID ni, suka bawa bapak aku lah. Nak pakai. Nak pakai kereta Proton ke? Nak pakai kereta Mercedes ke? Nak pakai kereta BMW ke? Nak pakai lori ke? Suka mak bapak aku lah, aku bayar. Tu geram saya tu. Ini mesti nak pakai letak kat kereta. Jadi, saya rasa lah, mereka membuat peraturan demi peraturan, semua menyusahkan rakyat. Jadi saya haraplah. Sebab itu saya rasa sekarang ni, saya terima kiriman. Ada teman-teman dia kata, wahai Perdana Menteri, keluarga Malaysia, dengar keluar rakyat. Datuk Seri bukanlah baru di arena politik. Dah lama menjadi wakil rakyat. Sepatutnya Datuk Seri lebih memahami dalam kesusahan kehidupan rakyat kerana perjuangan Datuk Seri selama ini dekat dengan rakyat. Kenapa sampai berubah corak kepimpinan Datuk Seri sebagai ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat? Datuk Seri sepatutnya nasihatkan kepada Tengku Zafrul berkenaan dengan tuntutan rakyat, permudahkan segala urusan. Jadi berapa ramai menteri yang Datuk Seri nak backup? Menteri-menteri yang gagal, yang telah merosakkan nama baik Datuk Seri bagaimana? Janganlah kerana mereka mau kekal berkuasa sehingga sanggup menggadaikan maruah bangsa dan negara kita. Ini kiriman pada saya daripada teman-teman yang menzahirkan kekecewaan yang teramat atas kepimpinan yang amat. Yes, kita tidak menyalahkan Perdana Menteri sebab itu saya katakan orang keliling kelalang yang menasihati beliau. Dan Perdana Menteri harus memikirkan juga tentang perjuangan rakyat. Itulah masalahnya saudara. Okey. Usailah masalah rakyat. Kita cakap politik pula dah. Cuma saya mendapat apa saya lihat dari segi banyak-banyak parti politik yang ada negara kita kini, cuma 3 buah parti saja rupanya yang mempertahankan institusi istana. Akhirnya dapat kita tahu. Dia soal perlembagaan, mengikut pakar perlembagaan, Profesor Maklia Datuk Syam Rahayu Aziz. Dia kata 3 buah parti saja. Daripada 8 parti politik utama yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Persatuan Malaysia, hanya UMNO, Bersatu dan Parti Keadilan saja yang menyebut peruntukan berkaitan dengan kedudukan raja dalam perlembagaan parti mereka. Yang lain tu ke mana? Ke laut. Saya terkejut juga, rupanya PAS pun tak ada menyebut mempertahankan institusi raja. Itu keadaan sekarang saudara. Sebab itu saya kata sekarang ni, tak usah sembang lah. Rakyat semakin menyampah. Tak payah sembang lah saudara. Saya bercakap terserang hari ini, kalau diadakan pilihan raya pun, belum pasti pimpinan kerajaan, belum pasti ahli-ahli parlimen yang ada sekarang ini akan mendapat keyakinan daripada rakyat. Tak payah sembang. Rakyat sudah pun menyampah. Melihat tingkah laku mereka yang bergelar pemimpin, mempamerkan kekayaan mereka, mempamerkan kuasa mereka, mempamerkan kehidupan mereka, menggunakan parlimen sebagai teruklah saudara. Itu gambaran yang saya lihat ya saudara.
Jadi saya haraplah agar pimpinan segera berubah. Dan saya amat mengharapkan agar Yang Amat Presiden Parti UMNO, Datuk Seri Zahid, terus kekal pastikan 84% muka baru. Sebab yang ada sekarang ni sudah mula dibenci oleh rakyat. Saya bukan nak menghasut, tapi ini realitinya. Dan kita pun sekarang ni nampak-nampak gayanya Johor sudah pun mendekati untuk mengadakan pilihan raya negerinya. Rupanya baru saya faham. Di Dewan Undangan Negeri Johor pun ada lebih kurang 7 orang katak. Johor juga ada banyak katak. Ramai yang tak tahu dan tak sedar bahawa di Johor ada ramai katak. Di Melaka ada 4. Habis Tunggal Langgang Melaka. Tapi di Johor ada 7 katak. Cuma beza kerusi antara kerajaan Johor dengan PH pula hanya 1. Sebab itu sewajarnya lah diadakan pilihan raya negeri. Dan apa kabarnya, ya, Bapak Perdana Menteri dia kata soal keputusan untuk kerajaan negeri Johor membubarkan Dewan Negerinya, dia kata dia tak masuk campur, itu terpulang pada kuasa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Terpulanglah pada Datuk Hasni Mohamad. Jadi saya rasa dalam katanya Datuk Hasni juga siang tadi telah pun memberi hint ataupun memberi pandangan bahawa besar kemungkinan Dewan Negeri Johor akan dibubarkan dalam waktu yang terdekat. Sebab itu sekarang ni spekulasi di Johor begitu tinggi. Dan hari ini saya melihat tulisan saudara Najamuddin Makno dari portal Malaysia Post yang melaporkan bahawa spekulasi mengenai pilihan raya negeri Johor hampir pasti apabila Dewan Undangan Negeri dikatakan akan dibubarkan. Katanya hari Ahad, saya kata hari Isnin. Terpulanglah. Ini daripada laporannya. Kerana sumber dalaman UMNO mengesahkan surat permohonan pembubaran Dewan Undangan Negeri oleh Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad, katanya telah pun dihantar kepada pejabat Speaker DUN Negeri Johor. Jadi kemungkinan bubar pada hari Ahad. Itu kata saudara Najamuddin Makno daripada portal Malaysia Kini. Malaysia Post juga turut dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar bagi membincangkan perkara tersebut. SPR telah berjumpa dengan MB Johor bagi menyampaikan persiapan dan dipahamkan permohonan untuk pembubaran DUN telah pun mendapat perkenan istana. Memanglah mesti istana perkenan. Katanya dapat perkenan. Terpulang. Jadi ini saya menganggarkan bahawa besar kemungkinan Johor akan mengadakan pilihan raya negerinya, dibubarkan. Dewan Negeri Johor akan dibubarkan macam saya kata semalam hari Isnin. Besar kemungkinan. Tapi sejauh mana benda ini menjadi realiti, sama-sama kita tunggu besok. Hari Ahad ni, saudara. Hari Ahad ni, kalau ada pengumuman daripada Yang Amat Menteri Besar, maka Johor akan mengadakan pilihan raya negeri yang saya anggarkan pada dia 60 hari, Januari, Februari, Mac. Ujung bulan Mac akan ada pilihan raya negeri di negeri Johor. Baik, saudara, untuk itu, untuk warga Johor untuk mengetahui kedudukan, sebagaimana saya janji, setiap malam saya akan bagi pencerahan sedikit-sedikit. Siap-siap esok sebab selalunya pembubaran DUN hari Jumaat. Silap-silap saudara Muhammad Razif Omar, silap-silap esok. Sebab selalunya pembubaran DUN hari Jumaat. Pulanglah. Saudara, tapi kalau kita tengok keputusan yang lalu untuk P153 Sembrong, Datuk Isyamuddin dia cuma dapat 21,353 mengalahkan On Abu Bakar dapat PKR 14,691. Sembrong ini memanglah kubu UMNO. Tetapi di DUN Paloh, dalam kawasan Sembrong, Datuk Seri Isyamuddin gagal mempertahankan DUN Paloh kepada Barisan Nasional. Kerana calon Barisan Nasional Teo Yap Kun dapat 8,175, kalah kepada Sheikh Omar Ali daripada parti PKR 8,958. Nak katakan apa-apa calon PAS itu boleh membantu dan sebagainya, tak boleh sebab calon PAS, ini calon PAS, calon bebas, bukan PAS, calon bebas, Syamoga Monusami dia cuma dapat 61 undi saja. Hilang wang pertaruhan. Jadi artinya Paloh ni, warga Paloh harus bekerja keras. Saya tidak nampak bahawa keadaan begini, kata hebat sangatlah Datuk Seri Isyamuddin, tapi kawasan dia sendiri pun kalah untuk DUN di Paloh. Cuma bertahan di DUN Kahang, iaitu R. Bidaya Nadan, dari Barisan Nasional mengalahkan Nurlihan Arifin daripada PKR. BN dapat 10,000, PKR dapat 7,000. Bagi DUN Mersing,
saya nampak bahawa UMNO Barisan Nasional kukuh kerana Dr. Latif dapat 19,000 mengalahkan calonnya IR Mat Nasir 11,000. Itu untuk Parlimen, saudara. Tetapi untuk Dewan Undangan Negeri Endau N32, Aliyah Talib dari BM dapat 7,000. Besar kemenangannya mengalahkan Nurul Hasarul Samah PKR 4,056. Dan ada juga Cikgu Roslan calon PAS dapat 3,600. Tapi kalau campur PAS dengan PKR tu memanglah 7,000 lebih. Bagi saya melihat Endau, insya-Allah UMNO Barisan Nasional boleh kekal. Begitu juga di Tenggara. Walaupun UMNO Barisan Nasional menurunkan calon daripada MIC, Revan Kumar Krishnasamy, dia dapat 12,000 mengalahkan Ramizan Abdul Ghani PKR 6,544 dan Abdul Rahman Hamid daripada PAS 3,543. Kalau campur dua 9,000, sedangkan calon BN dapat 12,000. Kemenangan besar. Saya melihat kawasan kursi di Mersing ini adalah kawasan selamat untuk calon-calon bagi Barisan Nasional. Begitu juga di Tenggara. Tenggara ini kawasan Datuk Dr. Adham Baba. Waktu dia bertanding tu hari dia dapat 20,000, 142 mengalahkan Nur Jeffrey Mat Jelani PKR 14,000. Dia menang dengan majoriti 5,800. Cikgu Yahya dapat 2,000. Kalau campur dua pun masih lagi tak boleh mengalahkan undi yang diperolehi oleh Datuk Seri Dr. Adham Baba. Jadi kawasan Dewan Undangan Negeri Panti. Panti ni kawasan memang kubu UMNO. Saudara Hazin Hashim dapat 11,000 mengalahkan Intan Jawahir PKR 7,900. Lieutenant Colonel Nazari daripada PAS dapat 2,071 hilang wang pertaruhan. Bagi kawasan Dun Pasir Raja, juga dalam Parlimen Tenggara, Pasir Raja, Rashidah Ismail Barisan Nasional dapat 8,000 mengalahkan Abri Ramli 6,200 dan Bahrin Alias PAS 1,300. Jadi gertinya kawasan ini adalah kawasan kubu UMNO. Begitu juga di kawasan Kota Tinggi, saudara. Di Kota Tinggi, Dr. Halimah Sadiq dapat 26,000 mengalahkan Azlinda Latif dari PKR 11,000. Tinggi dia perbezaan. Untuk kawasan Sedili, kawasan Sedili, Rosman Isnin daripada BN dapat 13,407 mengalahkan calon PKR Abdul Razak Esa cuma 4,239. Begitu juga di Johor Lama, Haji Rosli Jahari daripada Barisan Nasional dapat 12,532 mengalahkan Rashidah Ibrahim dari PKR 6,725 dan Siti Zahra Osman daripada PAS 1,433. Jadi kita sambung lagi pencerahan saya untuk kedudukan kursi-kursi di Dewan Undangan Negeri Johor. Dan bersama-samalah kita menanti pengumuman resmi daripada Kerajaan Negeri Johor yang saya yakin sudah pun semakin hampir Dewan Undangan Negeri Johor ini akan dibubarkan. Buat macam mana pun saudara, kita mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Tujuan diadakan pilihan raya lain tak ada adalah untuk kita mencari calon pemimpin rakyat. Saya berharap agar pimpinan UMNO Johor khususnya kemukakanlah calon muka baru supaya rakyat lebih yakin. Yang paling penting pada kita, rakyat hendaklah disantuni. Ingat, Johor sebenar-benarnya kubu UMNO. Jangan sekali lagi UMNO tumbang di Johor. Kerana di Istana Johor lah UMNO itu disintuk limaukan di Istana Johor. Sewajarnya dipertahankan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.